Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas dengan bacaan doa. Kalau sempat nak pergi print out soalan, boleh. Kalau nak pergi print out dulu soalan ke, boleh je. Yang saya dah send dalam grup tu kan. Okay, tapi sementara first ni kita nak bincangkan homework yang minggu lepas dulu. Sebab ada yang rakan-rakan awak tak dapat nak buat juga. So kita buatlah, kita bincangkanlah. Mana buku? Okey, minggu lepas pasal tajuk poligon asas tu garis dan sudut. Poligon asas kan. Okey. So ingat lagi tak apa yang nama-nama poligon? Masih ingat lagi nama-nama poligon? Apa formula yang kita akronim yang kita buat hari tu? Yang saya bagi hari tu. Ingat apa dia? Pak Halim halau orang datang rumah. Rumah belakang. Silap dah tu. Pak Halim halau orang datang rumah tu salah sikit. Pak Halim halau orang, okey, kalau P tu untuk yang 5 bucu. 5 bucu iaitu apa dia 5 bucu? Poligon yang 5 bucu. Apa poligon yang 5 bucu? Pentagon. Kalau 6 bucu? 7 bucu, 8 bucu, 9 bucu, 10 bucu. Hexagon. Nombor 6 apa? 6 bucu? Hexagon. Okey, hexagon. Okey, 7 bucu? Heptagon. Heptagon. Okey, 8? Oktagon. 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 9? Nonagon. Nonagon. So, rasa-rasa apa kat sini? N. N apa? Kalau orang nak datang. Kalau 10 apa? Dekagon. 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 Okey. So ingat yang ni lah. 5 bucu bermaksud 5 sisi, 6 sisi. Okey, 5 bucu
5 cc lah. 6 bucu 6 cc, 7 bucu 7 cc, 8 bucu 8 cc, 9 bucu 9 cc dan 10 bucu 10 cc. Okey, lepas tu berapa per penjuru? Okey, per penjuru dia kita guna formula. Siapa ingat formula dia? Per penjuru yang mana dah? Apa formula kita buat hari tu? Apa dia formula per penjuru hari tu? Ada yang apa berapa darab 2 lah, bahagi 2, ada kan hari tu? Apa dia dah? Ni. N darab dengan N tolak 3 bahagi 2. N tolak 3 bahagi 2. N tu 5 lah. 5 darab 5 tolak 3 bahagi 2. Masukkan 5 ke dalam ni. Masukkan 6, masukkan 7, masukkan 8. Tu bilangan per penjuru lah. Bilangan per penjuru. Lepas tu kita ada paksi simetri. Okay, untuk paksi simetri, just bahagi 2. N bahagi 2. Kan? N bahagi 2 kan? Kalau 5, kita ada, mana, tak boleh. Tak boleh 2.5. Paksi simetri tu kena tengoklah juga, kena kira lah juga untuk paksi simetri. Kalau paksi simetri tu, okey, untuk poligon asas paksi simetri dia tu sama. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 kan? 5. 5 ke macam mana? Sekejap. Okey, berapa paksi simetri awak boleh sebagai assignment awak lah. Paksi simetri awak cuba lihat pentagon ada berapa paksi simetri. Okey, bentuk pentagon kan 5 bucu kan. So saya lukiskan dekat sini 5 bucu. So katakanlah macam ni 5 bucu. So kalau paksi simetri maksudnya dia boleh lipat 2 kan. Dia boleh lipat 2. Paksi simetri ialah lipat 2. So katakanlah paksi simetri saya macam ni. Macam ni kan. Itu paksi simetri. So sebelah sini dengan sebelah sini tu sama. Sama besar dan bila kita lipat bucu ni kena pada bucu ni. Bila kita lipat dia. Bila kita lipat dia bucu ni akan kena pada bucu ni. Bucu sini kena pada bucu sini. Tu maksud paksi simetri. So salah satunya yang ni. Lagi boleh juga dia buat dia pusing. Satu kan. Boleh lagi dia pusing macam ni. Tadi satu kat situ, 2 kan, 3. So kalau yang ni kita ada untuk yang pentagon ada 5. Ada 5 paksi simetri. Untuk pentagon ada 5 paksi simetri. So awak kena tahulah semua. Kalau halim untuk heksagon, so berapa per penjuru, masukkan yang ni dan paksi simetri dia tengok pada berapa. Mungkin sama 6. Kalau heksagon mungkin 7. Cuba awak tengok sendirilah macam mana. Okey, lepas tu homework yang minggu lepas nombor berapa? Praktis formatif 9.3 ke? Praktis formatif 9.2. Betul kan? Praktis formatif 9.2 kan? Nombor
Nombor 3 dan 4. Okey, 3 dan 4 kan. Okey, nombor 3, bentuk dia macam ni. Okey, saya lukiskan bentuk dia. Ni adalah bentuk dia. Okey, kalau dia buat segi 4 dekat sini, bermaksud dia adalah 90 darjah lah. Sini sudut dia, sudut dalam dia ialah 90 darjah. Okey, kalau dia buat segi 4 petak macam ni, bermaksud dia adalah 90 darjah. Lepas tu soalan dia bagi lagi, dekat sini ialah X dan dekat sini ialah 46 darjah. So dia nak tahu dekat mana yang X tu. X tu berapa nilai? Kan dia nak tahu yang tu kan, X berapa nilai dia. Jadi jadi kita nak tahu X. Ingat, dalam segitiga kita ada contoh segitiga, saya lukis dekat lain. Segitiga. Segitiga dalam ni sini, sini, sini. Okey, katakanlah sini A, B, C, maka hasil tambah A tambah B tambah C ni, tambah semua tu mesti dapat 180. Okey, ni dalam segitiga. Jadi untuk soalan kita ni 3A ni simple, semua rasanya boleh buat. Okey, kenalah X tambah 90 tambah 46 dapat 180. Jadi kalau kita nak tahu X tu, senang je lah. X ialah 180 tolak 90 tolak 46. Buat terus yang ni pun boleh. Tak perlu nak tulis yang ni, tak apa. Buat yang terus yang ni pun boleh. Okey, 180 tolak 90 tolak 46. Dapat berapa? Kalau tak silap saya, jawapan dia 44. Betul? Seingat saya yang saya tanda-tanda jawapan awak semualah. Okey, soalan B, sini sudut 32. Sini 88 dan sini X. 32, 88 dan sini X. Okey, jadi kita nak tahu nilai X kan? Kena tahu semua sudut dalam, hasil tambah yang bahagian dalam ialah 180. Kiranya X tambah 32 tambah 88 ni ialah 180. So kalau kita nak tahu X, 180, 32 ni tambahkan, pindah jadi tolak. Yang ni pun tambah, pindah jadi tolak. So X dapat, berapa? Tak ingat jawapan dia berapa. Berapa? Jawapan dia berapa? 56 ke 36? 180 tolak 32, 5, 16, 10, 12, 6, 52, 56. 180 tolak 32, tolak 88, 100, 140. 120. Dapat 60 eh? Okey, 60. Okey, B dapat 60. Tolak je, dah dapat terus jawapan X lah. 60. Okey, C pula.
Okey, C ni perhatikan. Ada yang salah juga ni. Perhatikan. Okey, untuk C, sudut dalam dia wajiblah. Sini tambah sini 180. Sudut sini tambah sini ialah 180. Okey, jadi kalau kita nak tahu X, ini adalah segitiga sama kaki. Kena ingat bentuk dia. Ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Macam mana kita tahu dia sama kaki? Okey, sebab dia buat tanda ni. Bermaksud sama panjang yang ni. So dia akan sama, kaki dia sama. So yang bawah ni, dia akan sama jugalah. Kalau sini X, maka sini X juga. Kalau sini 30, maka sini 30 juga. Dia sama. Jadi kalau kita nak tahu yang ni, kiranya kita tambahlah. X tambah 132 tu wajib 180. Okay. So X tambah X 2X tambah 132 sama dengan 180. Kalau nak terus tolak pun tak apa. Terus 2X sama dengan 180 tolak 132. Boleh je. Buat yang ni sahaja pun boleh. 180 tolak 132 dapat 48 kan? So X dapat bahagi 2. 48 bahagi 2. Dapat 24. Okay, 24. Maksudnya sini kita dapat 24, sini pun dapat 24. Kalau kita tambah sebaliklah kan, kita nak check betul ke tak kita kira. Okey, 24 tambah 24 tambah 13. Dapat ke tak 180? Kalau dapat, betul dah kita kira. Okey. So betul? 24 lah. Betul kan saya kira? Okey. Seterusnya D. Kalau ada saya salah kira, bagi tahu. Okey, untuk D sama juga. Sudut dalam segitiga wajib 180. Okey, wajib 180. Jadi kiranya kita ada X tambah 101 tu wajib 180 sebab dia segitiga. Segitiga. Okey, so kita tolaklah 180 tolak 101. Kiranya barulah kita dapat 2. Kita dapat 2 ni kan. 180 tolak 101 dapatlah 2 ni. Dapat berapa? 180. 101, 69. 79. Okey, 79. Okey, jadi 79 tu ialah 2 sudut ni. 2 sudut. Okey, 2 sudut ni. Kalau kita nak tahu X, maksudnya satu sudut je. Satu sudut je. Jadi 79 kena bahagi 2. Barulah dapat 79 bahagi 2. 39.5. Okey, 39.5. Okay, awak kira kalkulator, tahulah mana jawapan yang betul.
Okay, untuk nombor 4 ni, ada yang kira berbeza dengan yang saya kira. Boleh je asalkan dapat jawapan. Boleh. Tapi kalau dalam exam nanti, kalau awak ingat tak apa. Kalau saya tak ingat yang tu, saya hanya ingat satu benda je. Dalam segitiga wajib 180. Saya ingat yang tu je. Saya tak perlu nak ingat banyak-banyak. Maksud saya macam ni. Ada pelajar yang buat kita nak tahu sini kan. So kalau kita nak tahu sini 90, sini kita dah tahu kan sini ni adalah baki daripada 152. Sikit lagi nak sampai 180. Awak kena tahulah 1/4 pada bulatan ni, yang ni dia adalah 180. So kalau kita nak tahu yang dekat X, salah satu caranya kita boleh terus tolak 180 X sama dengan 180 tolak 152. Awak boleh terus tolak, dapat jawapan. Ya, ni tu tekan tu kot. 328 kan. Okay, ni salah satu kira. Pendek. Tapi kalau awak faham boleh, tak ada masalah. Dan kalau dalam exam nanti ingat pun tak ada masalah lah. Okey je lah. Boleh guna yang ni. Tapi kalau saya sendiri untuk exam nanti saya tak ingat banyak. Saya just ingat yang dalam segitiga ada 180. So cara saya, cara saya dekat sini wajib 180 kan. So 180 saya tolaklah dengan 152. Jadi saya dapat 28 kan. Okey, so sini 28. Lepas tu saya nak tahu X pula. Saya nak tahu X 180 tolak. Saya nak tahu X kat sini kan. Cara saya tadi yang first tadi. Kiranya kita kena tahulah X tambah 90 tambah 28 ni ialah 180. Dan X tambah 180 tambah 28 ni ialah 180. So kalau kita nak tahu X, kita just 90 sini. Okey, semula. Sini X, sini 90, sini 28. So total ni mesti 180. So saya buatlah macam ni kan. So kalau kita nak tahu X, kita just tolak. 180 tolak 2 ni. Tolak 90 tolak 28. So dapatlah jawapan berapa? Sembilan puluh tolak 28, 60. 62 ke? Sekejap. 62, 180 tolak 90. Okey, silap. Untuk yang ni salah, silap. Saya silap yang tadi bukan 180 tolak 28, bukan. Okey, yang ni 152 tolak dengan 90. Baru dapat jawapan 62. So jawapan untuk X ialah 62. Okey, dia 62 ya.
Okey, untuk B. Okey, laju sangat ke? Saya slow sikit, okey. Saya slow sikit. Mungkin laju sangat sampai korang tak dapat tangkap. Okey, saya kata dalam segitiga 180 kan. Jadi kalau macam ni, ada pelajar dia buat 108 X ialah 48 tambah 34. Okey, boleh. Boleh buat macam tu. Dapat 82 kan. Okey, cara ni juga betul. Ataupun awak boleh ingat yang dalam segitiga ialah 180. Jadi, kita kena tahulah dekat sini berapa. Nak tahu kat sini, awak kena buat 180 tolak 48 tolak lagi dengan 34. Tolak lagi dengan 34. So, dapat dekat sini berapa? $98. Betul 98. Okey. So, kalau kita nak tahu dekat X ni pula, ni satu garis lurus, wajiblah dia ni 180. Straight ni dia 180. So, kalau kita nak tahu sebelah sini, sebelah kiri X tu, 180 tolak 98. Dapatlah jawapan 82 juga. Samalah. Sama. Mana yang lebih senang atas awak lah. Nak faham macam mana. Okey, soalan C. Kalau ada soalan boleh bagi tahu. Soalan C bentuk dia macam ni. So kita nak tahu X. Nak tahu X dekat sini. Dan yang ni adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Okey, so ada pelajar dia akan buat X ialah kalau kita nak tahu X maksudnya dia buat 180 macam mana dah? Sekejap. Okey, kalau yang biasa lah kan, yang biasa. Ini adalah segitiga. So, segitiga sama kaki bermaksud dekat sini sama dengan sini kan, sama. Dia akan sama. So, kalau kita nak tahu sini, 180 tolak 78. Okey, dapatnya 112. 102. Kan, 102 dapat 102. Jadi 102 ni adalah untuk dua sudut ni. Dua sudut. So kalau kita nak tahu dia 102 kena bahagi dengan 2 barulah kita dapat 51. Maksudnya yang ni 51 dan yang ni pun 51. Barulah kita dapat hasil jumlah tu ialah 180. Dan untuk kita tahu X, dia ni nak tahu X kan. So garis ni ialah 180. Nak tahu X, just tolak lah. 180 tolak 51 dapat 129 darjah. Okey. Ada soalan boleh tanya terus. Jangan tunggu lama-lama. Tanya je, kenapa kena tolak, kenapa kena bahagi 2, kena tanya. Tak faham, kena tanya. Okey, D.
Untuk D, okey. Kalau ikutkan dalam ni dia 180 ni adalah segitiga. So yang ni mesti 180 bermaksud kita X tambah sudut dekat sini ialah 180. Tapi kita tak tahu sudut dekat sini. So kita kena ambil yang ni 180 tolak sebelah sini untuk dapat yang ni. Kita dapatkan yang ni dulu, cara yang ni dulu. 180 tolak 148 dulu, okay, dapat 32. So, nak tahu X ni, kena, okay, X tambah X ialah 180 tolak 32. Ni dia, salah tu yang awak buat. 180 tolak 32 dulu. Okay, baru kita dapat 148. Kita dapat 148. Yang ni untuk 2. 148 tu untuk 2. Kalau kita nak tahu X, 148 barulah kita bahagi dengan 2. So, dapat jawapan 74. Okay, 74. Okay, kalau yang siapa buat cara yang lagi cepat, express. Atau dia tengok nota ke kan. Kiranya dia just buat 2X sama dengan 148, X sama dengan 148 bahagi 2. Okey pun tak ada masalah, okey je. Okay, any question? Okay, now cuba buat soalan yang dalam yang saya bagi tu. Okay, cuba buat soalan yang dalam WhatsApp tu. Buat yang bahagian B. Okay, bahagian A ni nanti, bahagian B dulu. Okay, awak buat bahagian B dulu. Bulatkan nombor nisbah, 1A, 1B. Awak tak perlu salin soalan. Tak perlu salin soalan. Atau kalau nak tulis keyword dia pun boleh. Nombor nisbah, tulis jawapan. Pun boleh. Nombor 1A, B, nombor 2, B, 3, 4, 5. Okey, semua bahagian B. Okey, boleh buat sekarang. Boleh buat sekarang. Lepas tu kalau ada nak tanya, tanya je. Tanya terus. Tanya sebab ni ingat balik kalau nak tanya contoh, nombor nisbah ni macam mana? Okey, tanya. Tanya je dalam chat ni. Jangan tanya personal orang lain pun nak dengar juga. Orang lain pun confirm tak tahu juga. Tanya je. Okay, so sama ada awak nak print out ke macam mana, ikutlah. Bolehlah nak print out ke dulu, lepas tu jawab atas kertas ke. Sekarang bolehlah buka kamera sambil menjawab tu, boleh buka kamera dah. Tak ada nak dengar ke apa.
Melainkan ada yang tanya soalan, saya explain. Cikgu buat yang bulat tu kan? Buat yang nombor 1 A, B ni lah. Okey, ada kawan awak tanya pasal faktor. Okey, faktor. Faktor ni yang boleh dibahagi. Okey, faktor tu yang bahagi. Contoh nombor lain Contoh yang ni soalan dia tulis faktor bagi 42 kan. Yang ni tulis faktor bagi 42. Okey, soalan saya tukar. Tulis faktor bagi 36. Contoh 36. Okey, tulis faktor bagi 36. So 36 boleh bahagi dengan nombor berapa? 1 kan? 36 boleh bahagi dengan 1. So 1 darab 36. 1 darab 36. Apa lagi? 2 boleh tak?
Cuba 36 bahagi 2. Dapat tak? Dapat nombor bulat tak? 36 bahagi 2, 18. Okey, so dapatlah. Lepas tu try 3. 36 bagi 3 ada tak? 12. Adalah kan? Lepas tu 4. 1, 2, 3. 4 boleh tak? 36 bagi 4, 9. Bukan. Okey, 4, 9, 5. 5 boleh ke? 5 tak boleh kan? 6, okey, 6 darab 6. 6 darab 6, 36. So, faktor kita ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 9, 12, 18, 36. Tapi 6 tu tak payahlah tulis 2 kali. Tulis sekali je lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. So, kalau faktor bagi 42, macam mana? Ada. Nombor nisbah semua ingat tak ada semua nak tanya. Tak ada yang nak tanya lah. Semua ingatlah nombor nisbah macam mana kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10 orang.
Okey, nombor 1A, nombor nisbah. Bulatkan nombor nisbah kan. 2 markah. So ada 2 jawapan. Paling kurang 2 jawapan. Perlu ingat nombor nisbah ialah, ada yang tak dapat nak buat. Okey, nombor nisbah ialah nombor yang boleh ditukar kepada pecahan. Nombor yang boleh ditukar kepada pecahan. Jadi contoh kita ada macam ni ke kan. So awak masukkan dalam kalkulator, try. Kalau dia keluar perpuluhan, awak try tukar. Kan ada kan dalam sistem kalkulator tu suruh tukar daripada perpuluhan kepada pecahan. Tukar. Kalau boleh tukar, so dia adalah nombor nisbah. Kalau tak boleh tukar, dia bukan nombor nisbah. Okey. Lagi 0.666 ke kan. Kita try dia boleh ke tak tukar kepada pecahan. Okey, teruskan yang soalan seterusnya, nombor 2, 3, 4, 5. Kalau yang negatif 1.5 tu memang pecahan dah ke? Okey. Cuba masukkan dalam kalkulator. Dapat tak pecahan? Oh, okey, maksud awak 1 point kan? 1.5 tu dia perpuluhan lah. Perpuluhan. Pecahan tu dia kena per. 1.5 ke 1.2 tu dia perpuluhan. Okey. So kalau pecahan, okey, sama ada kita dapat 3/2 ataupun 1.5 awak dapat kan. So awak tekanlah button S arrow D ni. So setiap kalkulator lain-lain, ada yang SD, ada yang kena tukar dekat sini, so depend lah. Cuba tukar kepada nombor pecahan, dapat pecahan, maka dia adalah nombor nisbah.
Okey, ada yang masih belum faham pasal faktor. Okey, macam ni faktor. Faktor tak faham lagi. Okey. Saya ulang yang nombor 36 tuliskan faktor bagi 36. Jadi awak listkan semua yang boleh darab bawah nombor 36 tu. Macam 36 tu, okey, kita mula dengan nombor 1 lah. 36 boleh bahagi dengan nombor 1. So, maksudnya 1 darab berapa? Nak jadi 36. 1 darab berapa untuk dapat 36? Okey, 1 darab 36 kan? So awak tulislah 1 darab 36. Okey, ni cara saya lah. 1 darab 36. Lepas tu 2. Lepas 1 try 2. 36. Ada tak 2 darab berapa dapat 36? Kan 2 darab berapa dapat 36? So kita boleh kira terbaliklah. 36 bahagi 2 dapat 18. So maksudnya 2 ni darab 18 dapat 36. Okey, lagi lepas 2 try 3. 3 boleh ke tak? Okey, awak try dapatlah 12. 3 darab 12 tu 36. 3 darab 12 36. Maksudnya dia bukan nombor pecahan atau perpuluhan. Kita dapat juga nombor bulat. Kita dapat dalam nombor bulat juga. 3 darab 12 36. Lepas tu 4. 4 ada tak darab berapa dapat 36? Okey, 4 darab dengan 9 36. Lepas tu lagi 6. 6 darab 6 36. Okey, so saya stop sampai 6 lah. Sebab pasangan dia 6 darab dengan 6. Tak boleh dah lah 7 kat bawah. 6 darab 6. So saya ambil semua. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Okey, lepas tu ambil lah sini 9, 12, 18, 36. Maka semua nombor ni adalah faktor bagi 36. Maksudnya 36 ni boleh bagi 1, 36 boleh bagi 2, boleh bagi 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36. Faktor tu dia boleh bahagi. 36 boleh bahagi dengan nombor tersebut. So macam 42. 42 boleh bagi 42. 42 boleh bagi 1, boleh bagi 2, boleh bagi 3. So apa lagi nombor yang dia boleh bahagi? Okey. Okey, sekarang nombor berapa ya semua?
Berapa dah? Nombor 3, 4, 2. lagi nombor 2. Okey. Nombor 2 tak ada nak tanya Tak ada lagi ada lagi soalan ni? Arisan nombor berapa dah? Ke masih nombor 1? 2. 2B. Okey, 2B. Dua B macam mana? Okey, 2B. Pergi kepada 2B dulu. Okey, 2B ni di dalam sebuah pasu terdapat 20 kuntum bunga. Okey, tulis nisbah. Okey, so dia bawah tajuk nisbah kadar dan kadaran. Okey, nisbah bunga teluki kepada jumlah bunga. Okey, sebelum tu saya revise balik macam mana nisbah. Contohlah kan, nisbah 1 kepada 4. Contoh, nisbah 1 kepada 4. Maksudnya 1 nisbah 4 lah. Kan? Awak tulis macam ni kan, belajar dulu kan, nisbah 1 kepada 4. So 1 nisbah 4. Ataupun, okey, nisbah ni salah satu kita boleh tulis dalam nisbah lah. Ni dalam nisbah. Kita juga boleh tulis dalam pecahan. Kalau 1 nisbah 4 tukar kepada pecahan, dia jadi 1/4. Kalau tukar kepada peratus, selalunya kalau tukar kepada peratus buat apa? Darab 100 kan? Darab 100. So kalau 1/4, 1/4 darab 100 dapat berapa? 25%. So 25%. So yang ni dah jadi peratus, yang ni ialah pecahan, yang ni dalam nisbah. Okey. Soalan ni nisbah bunga teluki kepada jumlah bunga. Bunga teluki berapa? Jumlah bunga berapa? Tulis dalam pecahan dan peratus. Okey, Arwah faham?
Okey, 2A. Nombor 2A, dia tanya pasal punca kuasa 3 dengan faktor penghubung. Punca kuasa 3. Bermaksud punca kuasa 3 bagi 1000. Punca kuasa 3 bagi 1000. Okey. Saya masukkan dalam kalkulator. Okay. Punca kuasa 3 tekan shift tekan yang punca kuasa. Okey, 1000. So, dapat nilai 10. Maksudnya, punca kuasa 3 ni, punca kuasa 3 1000 tu ialah 10. Okay, faktor penghubung dia 10. So, kalau yang ni punca kuasa 3 dia berapa? Dan kalau yang ni punca kuasa 3 berapa dapat 3/5. So, kalau yang ni, okey, kita cuba soalan lain lah kan. Punca kuasa 3 8. Punca kuasa 3 8. So, saya masukkan dalam kalkulator punca kuasa 3 8 dapat nilai 2. Okey. Jadi punca kuasa 3 8 dapat 2 kan? Macam mana kita nak tahu yang dalam ni pula? Okey, punca kuasa 3 dia ni adalah songsang bagi kuasa 3 lah. Maksudnya 2 kuasa 3 ialah 8. Kalau 8 kena punca kuasa 3 8 dan 2 kuasa 3 dapat nombor 8 tu. Punca kuasa 3 8 dapat 2, 2 kuasa 3 dapat 8, dapat nombor tu balik. Kalau lagi lain soalan kan. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 maksudnya 4 darab 4 darab 4 kan? 4 darab 4 16, 16 darab 4 64. Okey, 4 kuasa 3 64. 4 kuasa 3 4 kuasa 3 64. Okey, betul. 4 kuasa 3 64. Jadi, kalau kita nak tahu kalau daripada 64 punca kuasa 3 64 kita boleh dapat 4. Dia songsang lah. Kuasa 3 dengan punca kuasa 3 tu dia terbalik songsang. So bolehlah try soalan ni.
Nombor 3, okey. Kalau siapa dah siap sampai nombor 5, boleh send lah jawapan. Okey, nombor 3 ni awak kena darab dululah. Darab yang bawah ni dulu. Macam contohlah, kalau kita ada X per 3 sama dengan 2. X bahagi 3 sama dengan 2. Contoh kan, sini awak anggap sebagai X, kita tak tahu. Lepas tu yang ni anggap kita dah tahu apa-apa nombor. Lepas tu yang di sini ada nombor. Jadi macam ni lah sebagai contoh macam ni kan. Jadi kalau kita nak tahu X, okey, X dengan 3, X dia bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3. So apa kita buat? 3 tu kita kena pindah bagi 2 darab 3. 2 kena darab dengan 3. Bukan tambah bukan tambah. Jangan tengok tambah kat sini. Jangan tengok positif 3. Kita tengok hubungan 3 tu dengan X. Dia bahagi. So kita kena darab. 2 darab 3 dapatlah 6. X 6. So kalau yang ni awak kena kira yang bawah ni berapa. Lepas tu 2xy kuasa 2 ni darab dengan jawapan sini. So pilih jawapan yang mana sesuai. Bila darab ni. Yang ni darab dulu. Ingatlah kalau nombor darab. Contoh x x kuasa 2 darab dengan tukar. Okey, katakanlah A darab B. So A darab B kita tulis sebagai AB kan? A darab B, AB. Okey, kalau A kuasa 2 darab dengan A, jadi A kuasa 3. A kuasa 3. Kalau ada lagi, apa lagi? Kalau ada A kuasa 2 darab dengan B, A contoh. So dia jadi A sekarang ni ada 3, A kuasa 3 darab B, B. B ada 1. Lepas tu kalau ada nombor lah, Okey, 2x, 2A, katakanlah 2A darab dengan 4A contoh. So dia jadi 2 darab dengan 4, 8. 2 darab 4, 8. A darab A kuasa 2. Okey, lagi kalau ada 2A darab dengan 4B.
4B contoh. So 2 darab 4, nombor sama nombor. 8, 2 darab 4, 8. A dan B. 4AB lah. 8AB jawapan dia. So bolehlah pilih jawapan, bulatkan jawapan yang betul. Dan teruskan B, C. Atira nombor berapa? Hafizi sekarang nombor berapa? Nif, Nurin? Tiga A. 3A. Okey, masih lagi di 3A. Tiga A juga. Ni pun 3A. So masih lagi start 3A. Tadi senyap je ramai-ramai tadi. Okey, awak darabkan yang ni. Okay? Darab yang ni. 3XY darab dengan negatif 2XY. Okey, selesaikan yang ni dulu. Nombor sama nombor. Ambil lah nombor. Nombor dengan nombor. Nombor 3 dengan negatif 2 darab. Dapat berapa? X darab dengan, okey tak ada X. So ada berapa X? Y ada berapa? Lepas tu dapat ni darab dengan yang ni. Awak pergi kepada soalan yang boleh buat dulu pun tak apa. Sebab 10, 20 saya nak semua hantar dah. Siap dah. Pergi dekat soalan yang senang-senang dulu. Kalau tak faham juga tanya. Soalan yang senang pun tak boleh nak buat, tanya-tanya. Jangan tinggal. 10, 20 saya nak semua hantar. Sampai nombor 5. Dah pilih jawapan dah 3A. Kalau tak tahu, awak try tanya PM lah berapa awak dapat kat sini. Sini lepas darab ni berapa awak dapat. Kena tanyalah berapa dapat kat sini. Nak confirmation dapat berapa. So darab yang ni.
3B okey kan? 3B. 3B senang, bagi saya senang. Tak tahulah kalau tak boleh nak buat. Kalau tak boleh nak buat, tanyalah. Awak darab nombor sama nombor Buat yang ni dulu. 3 darab dengan negatif 2. Berapa? 3 darab negatif 2 berapa? Tulis yang biru sini. Tiga darab negatif 2 berapa? Lepas tu X. X sebelah kiri. Okey, sini tak ada. So, tulis berapa X. Lepas tu Y. Y darab dengan Y kuasa 2. So, ada berapa Y? Y jadi macam mana? Macam mana yang ni? 3 darab negatif 2, negatif 6. Okey, awak dapat negatif 6. Betul? Negatif 6 Okey, negatif 6. Kan, negatif 6. 3 darab negatif 2, negatif 6. X ada 1, 6X. Negatif 6X. Okey, Y darab Y kuasa 2 ada 3Y. So, Y kuasa 3. Okey, ini untuk yang bawah je. Okey, ini untuk yang bawah kan. So, kalau kita nak tahu sini, kita kena darab kan. So, sekarang ni 2X kuasa 2, 2XY kuasa 3 ni awak kena darab lagi dengan yang kita dapat tadi. Negatif 6 XY kuasa 3. Kena darab yang tu. XY kuasa 3. Okey, cuba sikit lagi. Ambil nombor sama nombor. Ambil nombor sama nombor. X sama X. Y sama Y. Tulis. Okey, tolong update dekat chat korang nombor berapa sekarang. Okey, Atira nombor 4. Ini, okey, dah belajar ke belum tajuk bab 11? Rasa set. Belum. Dah belajar? Belum? Oh, di sekolah tak habis lagi belajar? Baru bab 10. Baru bab 10. Oh, yang ni nombor 4A ni ialah bab 11.
Okey, semua tolong tengok dulu bab 11 nombor 4 ni, lepas tu baru kita sambung yang tempat awak start tu lah. Okey, nombor 4 ni, ini adalah tajuk bab 11 set, tajuk set bab 11. Okey. Saya tak nak bagi tahu semua pasal bab, just nak bagi tahu pasal soalan ni je. Nyatakan benar atau palsu bagi pernyataan yang berikut. So, dia katakan jika P okey, P ni dalam P macam okey. Set tu macam kategori lah. Macam kalau kita nak pergi KS, okey sorry. Tak payahlah KS Med gitu. Contoh macam kita ada set sayur dengan set buah lah kan. Set sayur dengan set buah. So bawah sayur tu ada carrot, ada sawi, ada tomato, bawah sayur lah kan. So kat bawah set buah ada betik, pisang, strawberry, pelbagai jenis buah lah. So kita ada set sayur dan set buah. Okay, set tu kita boleh wakilkan sebagai apa-apa huruf lah. A, P, Q, P ke kan. Okay. So kalau soalan ni, jika P ialah, maksudnya P tu ialah set bagi faktor bagi 12. Faktor bagi 12 yang boleh dibahagi dengan nombor 3. Okey, faktor bagi 12. Awak kena kenal pasti dulu faktor bagi 12 apa. Kenal pasti dulu faktor bagi 12. 12 boleh bagi berapa? 1, 2, 3, 4, 12, 6, 12 kan. Okay. So nombor-nombor tadi, pilih nombor yang boleh dibahagi dengan nombor 3. Faktor bagi 12 yang boleh dibahagi dengan nombor 3. 1 tak boleh bagi 3, so bukan bawah set P. Tidak berada bawah set P. Okay. Kita cari nombor yang apa nombor yang bawah set P. So soalan seterusnya ni, koma, maka 6 adalah unsur bagi P. So dia kata kalau P ni, kalau set P ni ialah faktor bagi 12 yang boleh dibahagi dengan 3, maka 6 tu, nombor 6 adalah unsur bagi P. 6 tu termasuklah, maksudnya nombor 6 tu termasuk bagi faktor 12 boleh dibahagi dengan nombor 3. Betul atau salah? Okey, nombor 2. Nombor 2, jika Q ialah nombor perdana. Nombor perdana yang juga nombor genap. So dia nak tahu set Q ni dia adalah nombor perdana yang juga nombor genap. Okay. So awak ingat balik nombor perdana macam mana? Kalau tak ingat tanyalah. Okay. Awak ingat balik nombor perdana tu macam mana. Lepas tu antara nombor perdana tu cari yang nombor genap. Sebab dia nak sekali nombor perdana yang juga nombor genap. Nombor genap tu nombor apa? Lepas tu maka nombor-nombor tu, maka Q sama dengan ini simbol, maksudnya tiada, kosong. Ini maksud dia Q ni, maka set Q tu maksud tak ada pun, tak ada isi. Mana ada nombor perdana yang juga nombor genap? Dia tulis macam ni. Betul atau salah ditanya. Dia cakap set Q ni ialah nombor perdana yang juga nombor genap. Maka Q tu tak ada. Betul atau salah? Okey. Okey? Atira, Arisa. Bukhari nombor berapa? Fatin? Tiga B.
Fatin nak tengok contoh soalan yang mana? Oh, yang ni ke 3A? Yang tu. Okey, saya pergi kepada 4B. Isi petak kosong dengan nilai yang betul. Ini bawah tajuk garis dan sudut. Okey, garis dan sudut. Di mana kalau ada tanda anak panah ni bermaksud dia adalah selari. Ni adalah selari. Anak panah tu dia maksudnya dia selari, garis selari. So awak cuba cari nota awak bawah tajuk garis selari. Okey, so kalau selari, satu lagi dia apa tu? Ingat tak saya ada dulu saya bagi tahu pasal transversal. Transversal, garis transversal kalau tak silap saya. Jadi kalau macam ni, contoh macam ni kan. Kita ada macam ni ke, okey. So, garis ni A, kalau sini A maka depan ni pun dia akan A. Dengan syarat dia selari lah. Dan sini pun A juga. Sini pun A juga. Semua tu dia sama. Okey, ni sama. Yang ni sama dengan yang ni, yang ni sama dengan yang ni. Lepas tu, kawasan sini pula, ni, sini B. So, B ni dia akan sama dengan atas ni, dia akan sama dengan sini, dia akan sama dengan sini. Okey, so tadi kan ada buat dah pasal sudut tadi.
Kalau separuh ni, kalau ni satu bulatan. Yang ni satu bulatan. Kalau kita ambil separuh, tak kisahlah separuh yang mana kan. A tambah B lah maksudnya. Kalau A tambah B tu jadi 180. A tambah B. A tambah B. Setakat separuh daripada bulatan. A tambah B. So 180 lah. Okay, so dia nak tahu P tu berapa, Q tu berapa. Macam tu lah, boleh kira. Dan untuk nombor 5 nombor 5, okey, kalau kita ada segitiga kan, sudut dalam dia wajib 180 kan. Katakanlah sini A, B, C. So sudut dalam segitiga A tambah B tambah C ialah 180 kan. Okey, segitiga. Kalau segi 4, contoh segi 4 macam ni ke, segi 4 samalah, saya buat samalah. Okey, segi 4 sama. Segi 4 sama senang je, 90, 90, 90, 90. So maksudnya jumlah sudut dia tu ialah 360 darjah. Kalau ada segi 4 tepat ke, ataupun rhombus ke, layang-layang ke kan, bentuk layang-layang ke, asalkan segi 4 bucu. Jadi kalau sini A, B, C, D, maka jumlah sudut pedalaman ialah 360 darjah. Awak perlu ingat, kalau segitiga 180. Okey, segitiga 180. 4 bucu, segi 4 360. Okey. Faham? Okay, siapa dah siap boleh hantar. Okey, kalau boleh lah, kalau nak hantar tu, awak boleh scan, ambil gambar. Okey, awak download dulu apps Cam Scanner. Macam yang saya buat ni. Saya pun ambil soalan daripada dalam buku. Okey, saya ambil soalan dalam buku latihan. Saya guna app Cam Scanner.
Okey, saya guna app scanner, saya ambil gambar. Dia akan auto ikut saiz buku. Gambar kita tu dia akan scan, dia akan auto ikut saiz buku dan dia akan cerahkan. Lepas tu dia jadilah gambar-gambar kan. So awak compile, tekan select all dan submit submit kat saya, share with PDF. Saya lebih suka dalam satu file, senang saya nak tanda. Tak adalah buka, okey keluar balik, buka, keluar balik. Ini contohlah, okay, saya share macam mana yang cam scanner tu lah kan. Okay, ni cam scanner. Kan saya buka cam scanner ni. Buka cam scanner. And then kadang-kadang dia ada ad lah. Okay. Awak tekan kamera dekat bawah ni. Dia ada button kamera ni sini. Sekejap. Okay, sini ni button dia. Ni bawah ni Ni sini. Okay, tekan button kamera. And then contoh, ni buku. Okay, buku saya kan. Contoh buku ni. Tekan, okay, awak pilih yang badge ni. Pilih yang badge ni. Ni badge ni. And tekan badge. Ambil gambar. Ambil gambar. So dia akan auto crop. Kalau tak auto crop, awak boleh pilih select sini. Dia auto crop. Lepas tu continue. Lepas tu kalau ada lagi contoh, ada lagi crop, buat ambil gambar. So dia akan auto crop. Okay. Lepas tu dia akan filter lah. Dia akan filter. Kalau ikutkan filter saya ni, saya dah. Sekejap Okay, dia dah crop ni kan. Mana filter? Sekejap. Ni filter. Kalau tengok filter dekat bawah tu, dia ada yang magic color, lighten, original, no shadow. Ni original ni. Original yang biasalah, yang original, gambar original lah. Awak tengoklah mana yang okey. Saya selalu guna magic color. Dia akan terangkan. Tapi depend jugalah kalau yang lebih okey, lebih jelas guna black and white ke. Tekan betul. Okey, dia dah jadi dua gambar dekat sini. Awak boleh namakan tajuk. Kemudian tekan select sini. Tekan select all sini. Tekanlah select all, tekan ni kan, tekan kat sini. Ataupun tekan dekat sini terus pun tak apa, select all terus. Then awak pergi dekat share. Okay, then awak share PDF. Saya nak PDF. Lepas tu awak tekanlah WhatsApp. Hantar. Macam tu lah contoh. Okay. Itu lagi macam kemas lah. Dia akan auto yang gelap, dia akan cerahkan. Macam tu. Okay. Okay, saya harap semua boleh hantar jawapan dah. Dan harapnya jawapan dapat betul lah. Assume kita dah dalam exam dah kan. Okay, so yang ni awak boleh siapkan bahagian A dan bahagian B. Untuk minggu ni sila siapkan bahagian A dan bahagian B.
Tulis je jawapan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 20 tu tulis jawapan. Kira macam jawab macam objektif. Macam mana jawab objektif kan? 1, 2, 3. Lepas tu bahagian B boleh tunjukkan jalan kira ke apa, tak kisahlah. Okay, so hantar jawapan bahagian A dan bahagian B. Okay, due hari Sabtu boleh? Sabtu. Okay. Itu saja untuk kelas malam ni. Ada soalan? Okey. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama Nurul.